Okey, bagi domain individu BM, SPM, KSSM ini, kamu boleh lihat satu sudut soalan boleh keluar ialah tentang ciri-ciri. Ciri-ciri individu itu sendiri, okey? Ciri-ciri individu. Individu ni boleh jadi wanita, ibu, bapa, usahawan, entrepreneur, businessman, pengusaha, guru, pemimpin negara, mahasiswa ataupun graduate ataupun warga negara, malah rakyat Malaysia. Ciri-ciri rakyat Malaysia ataupun ciri-ciri jati diri rakyat Malaysia. Okey, untuk individu ni saya berikan kepada kamu 4 piece perkataan-perkataan yang baiklah, yang kuat, perkataan yang baik, kuat dan uh, sangat positif. Perkataan ini sendiri sangat positif yang menunjukkan kemaraan ke arah kemajuan. So positif, proaktif, produktif dan progresif. Dan jati diri pula ialah nilai-nilai yang unik dan istimewa yang ada dalam kalangan rakyat sesebuah negara. Dan rakyat Malaysia memang terkenal dengan pelbagai keistimewaan. Yang ada, yang unik, yang tak ada, yang bukan biasa lah, yang bukan ada di semua tempat tapi unik. Macam orang Malaysia suka menolong. Ada mangsa kemalangan, dia pergi tolong, dia tak kira bangsa, agama, warna kulit, taraf hidup dan sebagainya. It's building in us. To help others means it's building. Even we don't help also, we have a feeling that we must help. And we feel bad, we feel bad when we go back. If we don't help, we feel bad. That kind of jati diri we have. Okey, sekarang soalan katakan dalam exam, dia terus pergi rujuk ciri-ciri warga negara yang baik. Okey, sebagai seorang rakyat Malaysia, kamu rakyat Malaysia, kamu remaja, kamu generasi akan datang. Jadi apa ciri-ciri yang hendak kamu warisi sebagai pemimpin masa depan negara? So, ciri-ciri warga negara yang baik, nombor 1, saya nak beri menghayati prinsip-prinsip rukun negara. Rukun negara itu sendiri sudah cukup untuk tulis satu perenggan. Jangan lupa dalam BMKSSM, terutamanya berpandukan tema-tema dalam buku teks, kamu mesti boleh guna rukun negara. Okey? Rukun negara, 5 prinsip: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesetiaan. 5 prinsip ini saja boleh ditulis dalam satu perenggan yang lengkap. Sebenarnya saya boleh tulis satu prinsip, satu perenggan. Satu prinsip, I can write 100 words. Macam kepercayaan kepada Tuhan. Kamu boleh kembangkan cerita sampai kejadian jenayah. Kalau kita percaya akan Tuhan, kita tak akan lakukan jenayah pun. Because there is fear of God. We won't do bad things. We won't do stupid things. Because there is fear of God. Kita percaya pada Tuhan ini. Sebenarnya semua prinsip boleh tulis panjang lebar. Tapi kamu sebagai pelajar SPM, 5 prinsip ni dan kebaikan prinsip ini kalau kamu boleh selitkan dalam satu perenggan sebagai ciri-ciri yang baik, sudah cukup. Sudah very good. Okay, tengok satu lagi prinsip satu lagi ciri rakyat Malaysia saya nak bagi. If I don't teach you, probably you will not think like this. Probably you won't. Okay. Nombor 2 ialah memastikan kebersihan negara. Ini juga ciri rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Memastikan kebersihan negara ini boleh dikaitkan dengan pencemaran alam dan juga amalan kita semula. Tengok, kita boleh cerita sampai kitar semula. Mengitar semula bahan buangan adalah tanggungjawab seorang warga negara. Tidak membuang sampah di merata-rata tempat adalah tanggungjawab warga negara. Menampilkan diri, menawarkan diri untuk bergotong royong dan mengutip sampah seperti trash heroes yang pernah kita buat adalah satu ciri baik rakyat Malaysia. Itulah warga negara yang baik. Dia tak boleh tengok satu tempat tu kotor dan dia biarkan begitu saja. Dia tidak akan membuang sampah dari luar keluar kenderaan. Tak mungkin. Itu bukanlah ciri warga negara yang baik. Ingat, itu nombor 2. Isi ketiga, berbakti kepada masyarakat dan negara. Berbakti maknanya berbudi, berbuat baik. Buat baik kepada masyarakat dan negara, harumkan nama negara dengan apa jua cara. Mungkin kamu nak berbakti dalam bidang sukan,
dalam bidang perniagaan, pendidikan, intellectual, science, technology, anything, in whichever way you can do good for your people and the nation. Ini juga ciri warga negara yang baik. Okay, seterusnya saya nak bagi kamu menghormati masyarakat pelbagai kaum dan agama. Ini sangat penting. Ciri kita yang sangat penting ialah kita ada rasa hormat terutamanya kepada orang yang tidak sama dengan kita. Kita ni sejak kecil, sejak baru lahir sebagai bayi, kita sudah biasa dengan kepelbagaian. Kita sudah biasa dengan perpaduan dalam kepelbagaian. Unity in diversity. Okay? So our people are different. So maybe when you were born, your doctor different race, the nurses were different races, the medical officers are different. From the day one, you have to deal with people who are different from you. So this is our cultivation. As Malaysian, ciri kita ialah kita respect. Tengok sekarang kita semua orang ada smartphone. Hari-hari kita boleh buat video yang ganggu keamanan negara. Hari-hari kita boleh. All of us can. All of us can. I'm sure all of us can do some negative videos that destroy the nation. We can. But we don't. We don't want to. Sebab kita sedar smartphone itu sungguh berwibawa. Very powerful. Smartphone, you are empowered, you know. You are just a teenager, but you are empowered with a smartphone which can destroy the whole nation. But you control yourself, you share good things. Sebab you punya perasaan terhadap negara ialah nak berbakti, nak buat baik kepada negara. Okay? Saya dah banyak kali tekankan. Life is short. Okay, so we want to do big things. And that big things must be something good for others also, not only for ourselves. Memanglah kepada kita, kepada keluarga penting. Lepas tu mestilah kita ingat pada masyarakat dan negara. Jadi macam inilah kamu fikirkan ciri-ciri warga negara yang baik yang boleh keluar dalam peperiksaan. Kita buat persiapan lah, kita buat persiapan. Kalau sukatan kata domain individu, we get prepared. So many things can come out about individu. Jadi salah satunya ialah ciri-ciri positif yang perlu ada pada seseorang individu. Jadi jangan lupa rujuk buku teks. Saya cadangkan buku teks ni saya suruh kamu baca after lunch, maybe 10 minutes after lunch or 10 minutes after dinner. Baca buku teks bahasa Melayu. Tingkatan 4, tingkatan 5, kamu akan belajar pelbagai maklumat, pelbagai topik yang kesemuanya berkaitan dengan peperiksaan. Kamu akan baiki ejaan kamu, imbuhan kamu, penggunaan istilah, tips-tips tata bahasa, semua ada dalam buku teks. Okey, siapa yang mendalami buku teks, yang menimba ilmu yang ada dalam buku teks, tidak akan menyesal. Okey? Alright, Kate baru nak masuk.